Ibu! 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 Kamu ni kenapa, Haris? Ibu, Haris dapat kerja baru, Bu. Bos yang interview Haris, semua tim Haris bekerja, Bu. Lah, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih sangat. Kenapa terima kasih kat ibu pula? Yelah, Ibu kan selalu pesan dekat Haris. Suruh sedekah selalu. Sikit ke, banyak ke, besar hikmahnya kan, Bu. Ni Haris ikut pesan Ibu lah ni. Yelah, minggu lepas kan Haris dah hilang kerja, Ibu. Minggu ni Alhamdulillah, Ibu. Haris dapat kerja baru, Ibu. Ini semua rezeki daripada Allah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sangat-sangat, Ibu. Terima kasih. Sesungguhnya, jika kamu percaya akan amal sedekah, nescaya 1000 kebaikan akan datang kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah mampu mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan bersedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan ialah penyakit kusta dan sopar." Tunggu apa lagi? Ayo berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Taman Nusa Bayu dan taman-taman rangkaian sekitarnya tidak mempunyai masjid maupun surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah kepada lebih 15,000 orang dan 40% adalah penduduk beragama Islam, menyebabkan penduduk di Taman Nusa Bayu dan sekitarnya sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Taman Nusa Bayu akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti dewan solat utama, dewan solat terbuka, bilik imam dan bilik bilal, bilik mesyuarat, bangunan tandas dan tempat wudu, tempat letak kereta, bilik pengurusan jenazah, dapur serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayuh berinfaklah sebaik-baiknya dengan membangunkan rumah Allah ini. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. InsyaAllah rezeki akan diganda-gandakan di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak. Bersolat jemaah dalam kemah, ni bukan Gaza tapi di Malaysia. Dan bersama dengan kita di talian Skype ialah Ustaz Datuk Badli Shah, pendakwah dan wakil Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Tadi bila tengok dalam bingkisan tu kan, rasa terkejut pun ada juga sebab jemaah dekat situ semua solat di bawah kemah. Kan macam tengok kat Gaza pula, tapi orang kita lah kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan pada kita kenapa penting ada masjid dalam satu-satu komuniti, khususnya di zaman moden. Seterusnya peranan kita untuk mengimarahkan masjid dan bagaimana, saya nak kompres beberapa soalan terus, kita dapat membangkit kepentingan kita sebagai ummah walaupun bukan daripada kawasan itu untuk membina masjid secara fizikal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudari Farah Hadiba, seterusnya para penonton. Assalam pada pagi ini. Secara umumnya kita pada pagi ini nak mengajak seluruh muslimin muslimat untuk sama-sama kita membantu dan menyumbang untuk pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu di Mukim Pulai, Johor Bahru. Yang mana kita maklum bahawa masjid ini adalah syiar orang Islam. Apa tanda di satu tempat itu ramai orang Islam, tandanya ada masjid. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditanya kepada dia, wahai Umar, apakah tanda sebuah kampung itu, sebuah taman perumahan itu dikurniakan keberkatan oleh Ilahi? Pertama Umar sebut, apabila masjidnya lebih cantik daripada rumah orang. Maka di situ sudah nampakkan bahawa masjid ini sangat mustahak dalam tamadun orang Islam. Sebab itu sejarah Islam dia syarat dengan kisah masjid. Kalau kita ambil contoh cerita Isra' wal Mi'raj, itu cerita perjalanan Nabi dari masjid ke masjid.
Apatah lagi cerita hijrahnya Nabi. Benda pertama yang Nabi bina adalah masjid. Justru itu Nabi mengumpamakan orang Islam dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Tak boleh berpisah. Berbeza dengan orang munafik, al-munafik fil masjid katairi fil qafas. Orang munafik dengan masjid macam burung dalam sangkar. Ya. Sebab itu orang yang dalam hatinya ada masjid, ke mana dunia pun dia pergi, mesti dia cari masjid. Hatta ke London pun dia tetap akan cari masjid. Pergi ke Sydney cari masjid. Ke Washington cari masjid. Masjid dekat dengan hati dia. Sebab itu bila kita bercakap soal cinta Nabi, ramai sekarang menepuk dada mengaku cinta kepada Nabi. Orang yang cinta Nabi, dia tak boleh lari, mesti buat apa yang Nabi sangat suka. Apa yang Nabi suka? Pertama, tahajud. Yang kedua, jaga air semayang, jaga wuduk. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, bersedekah setiap hari. Yang kelima, jaga semayang duha. Yang keenam, baca Quran tiap hari. Dan yang ketujuh, Nabi tidak meninggalkan solat di masjid. Maka kita nak mengajak seluruh masyarakat, sama-sama kita bantu membina masjid, sebab kita membina satu tempat yang Allah paling suka. Pernah sahabat tanya kepada Nabi. Nabi tanya kepada Jibril. Soalan yang begitu mudah tapi susah semua jawapannya. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah tempat paling Allah suka di muka bumi ini? Lantas Nabi dapat jawapannya, Ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang Allah paling suka sekali dalam dunia ini adalah rumah-rumahnya, iaitu masjid. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kita dalam keadaan daripada pandemik nak beralih pada endemik. Daripada kita duduk dalam rumah sekarang dah boleh keluar. Maka banyak kesyukuran yang nikmat Allah bagi kita nak syukur ini. Apa manifestasinya? Bila seorang hamba itu tenggelam dalam rasa terima kasih dan syukur kepada Tuhannya, maka di rumah Tuhannya tempat dia melepaskan kerinduan. Sebab itu, apabila kita mendengar ada saudara-saudara kita khususnya di Johor Bahru ini yang masih lagi tidak ada tempat yang sesuai untuk beribadah, jom kita saling bantu. Ustaz, kita berbaki 3 minit. Jadi saya nak minta Ustaz kongsikan, sebab saya pasti ramai dah nak mengambil peranan juga dalam membantu membina masjid ni. Berapakah dana yang diperlukan? Dan boleh Ustaz gambarkan, kongsikan gambaran Masjid Taman Nusa Bayu apabila siap kelak. Baik. Yang terkini kita nak maklumkan, Masjid Taman Nusa Bayu telah pun mengumpul sebanyak RM934,000 sumbangan daripada masyarakat. Namun Masjid Taman Nusa Bayu masih memerlukan 3.06 juta lagi. Sebab kos pembinaan masjid ini totalnya 4 juta. Sebab dia hanya bukan untuk masyarakat di Taman Nusa Bayu saja, tetapi rangkaian taman-taman berhampiran, Taman Nusantara Prima, Emparkmen Bayu Angkasa dan banyak lagi. Jadi dengan pembinaan masjid ini nanti kita ada dewan solat yang begitu selesa, ada dewan untuk bilik imam, untuk ada bilik bilal, ada tempat yang betul-betul baru. Jadi masyarakat kena berusaha untuk sama-sama kita bina. Ini pencen kubur kita. Jadi cara untuk menyumbang adalah kalau yang ada handphone boleh ambil saja gambar pada skrin sekarang ini ataupun boleh layari laman web masjid di www.masjidnusabayu.com. Boleh tengok poster yang tertera di skrin, boleh screenshot pada yang tengok melalui live, melalui Assalam pada pagi ini. InsyaAllah. Cepat-cepat rakamkan maklumat tersebut. Baik Ustaz, apa pesanan Ustaz? Sebab kita berbaki dalam seminit lagi. Pesanan Ustaz pada pendengar, penonton di luar sana yang sedang menonton kita pada pagi ini. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, rancangan untuk membina Masjid Taman Nusa Bayu ini tercetus sebab mereka memang ketiadaan surau ataupun masjid untuk penduduk Islam nak melaksanakan solat fardu 5 waktu ataupun solat Jumaat secara berjemaah. Maka penduduk Taman Nusa Bayu ini bercampur dengan taman-taman yang lain, itu saja hampir 15,000 orang ada di sana. Dan 40% daripada penduduknya beragama Islam. Maka atas dasar solidariti umat Islam, ayuh kita sama-sama bantu mereka untuk merealisasikan cita-cita mempunyai sebuah masjid untuk menyantuni 15,000 orang yang tinggal di kawasan berhampiran dengan Taman Nusa Bayu ini. InsyaAllah. Ustaz, saya pernah melihat projek membina masjid dalam 20 juta yang berjaya dikumpul dalam beberapa bulan melalui platform TV Al-Hijrah dengan izin Allah. Sebab penonton kita insyaAllah semuanya nak berebut saham akhirat. Jadi insyaAllah 4 juta ni para penonton, jom cepat-cepat kita beri sumbangan. Kita pun nak slot kita untuk slot akhirat insyaAllah. Ustaz, insyaAllah kami doakan. Moga berjaya dapat masjid yang terbaik, selesa dan dapat menyantuni masyarakat insyaAllah. Terima kasih Farah. Jazakallah khairan kathiran. Baik, kita rehat seketika para penonton. Terus bersama dengan saya.
Sesungguhnya sedekah mampu mengobati penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ayo perbanyakkan amalan sedekah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang.